Okay guys, because we believe we are the champion, because we believe we are number one. Okay, semuanya bermula dengan kepercayaan kita lah. Alright, so kita teruskan sesi kita pada petang ni dengan kita punya tajuk utama kita adalah berkenaan dengan irrigation planning yang akan disampaikan oleh saya sendirilah. Okay, bidan terjun. Alright, so sebelum itu saya perkenalkan diri saya adalah Muhammad Hafiz bin Wahab. Okay, salah seorang ejen merangkap agensi director di negeri Sarawak. Okay, pengalaman tak luas lagi, baru masuk 7 tahun dalam industri takaful. Namun ada sedikitlah ilmu yang boleh dimanfaatkan untuk petang ni. Okay, saya juga mengalu-alukan kehadiran semua rakan-rakan di Zoom dan juga di FB. Okay, kita ada juga live di FB dalam grup kita punya close group lah, Gemilang Empire East Malaysia. Okay. Okay, so bila sebut berkenaan dengan education planning, okay, bahasa Melayunya adalah perancangan pendidikan. So, soalan pertama yang kita kena tanya diri kita sendiri ataupun pelanggan kita adalah kenapa kena buat education planning? Ada tak yang nak bantu saya petang ni untuk jawab persoalan ni? Why education planning? So kita tengok dulu siapa yang join di Zoom. Okay, kita ada 60 orang di Zoom. Okay, Cik Marvin, boleh tak bantu kita? Kenapa perlukan education planning ni? Why? Okay. Ya, simple. Nak bagian juga ataupun nak dapatkan insentif sebelum pengajian. Okay. Ada lagi? Ada lagi nak tambah? Okay, so terima kasih kawan kita, okay, Encik Marvin yang dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Okay, berkenaan dengan kenapa pentingnya education planning ni. Okay, so first kali kita kena faham, okay, dalam konsep takaful ni, bila kita belajar dalam TBE exam, siapa ingat kita kenalah melengkapi 5 prinsip maqasid syariah. Okay, kepada yang non-Muslim, don't worry, maqasid syariah bermaksud objektif syariah. Okay, objektif kita lah. So selain daripada menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, dia ada satu yang keempat tu menjaga keturunan. Okay, dan menjaga harta last sekali. So kebanyakan kita fokus dekat menjaga harta kan. Menjaga harta sebab kalau berlaku musibah, pampasan hibah ni boleh digunakan untuk selesaikan banyak masalah-masalah berkenaan dengan harta pusaka dan sebagainya. Tapi kita lupa, maqasid syariah ni ada 5, yang ketiga dan yang keempat, menjaga akal dan menjaga keturunan. Jadi konsep pendidikan dalam Islam, even any religion, saya pasti agama Kristian, agama Buddha, even any religion dalam dunia ni pun mementingkan kita untuk menjaga akal. So macam mana nak jaga akal? Kita kena buat perancangan pendidikan untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita kan. Dan bila sebut pasal anak-anak, kita nak jaga keturunan kita ni, biarlah mereka ni pandai dan boleh menjadi seorang yang berguna pada masa akan datang. So itulah konsep kalau kita lihat education planning secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Okay? Okay, jadi dalam agama kita ni, tak kisah agama mana you sekalipun, kita percaya kita kena prepare the best planning untuk anak-anak. Setuju tak? Kalau saya tanyalah siapa yang ada kat sini, okay, kalau saya tanya anda tanya diri sendiri, setuju tak kita kena sediakan the best education planning for my children? Okay, anak-anak kita lah. So itu yang kita penting untuk kita fahami kenapa education planning ni adalah salah satu kita punya bullet point dalam kita punya approach kepada customer ataupun kita punya prospek. Okay, dekat sini kalau you all tengok, okay, Cik Marvin sambil driving boleh pandang-pandang kat sini So bila sebut education planning ni, dia ada timeline. Okay, dia ada timeline. Bukan lifeline
Dia macam lifeline tapi dia adalah untuk education planning punya timeline. Okay. Jadi kalau kita tengok anak-anak yang berumur 0 ke 6 tahun, mereka ni dalam stage pre-education. Okay, pre-education. So sekolah tadika, sekolah nursery kan. Nah, itu adalah pre-education. Okay, stage yang kedua adalah bila dia masuk sekolah rendah sehinggalah dia menamatkan sekolah menengah. So dekat sini kita sebut sebagai primary and secondary. Okay, education lah. Dan last kali adalah kita sebut higher learning. Okay, pendidikan tinggi pada umur 18 tahun sehinggalah 25 kan. Kalau dia tambah lagi master, PhD mungkin sampai umur 30. So itu dah level higher learning. Alright. So saya nak tanya semua yang hadir dalam kelas pada hari ini, tak kisah dekat Zoom ataupun dekat Facebook. Okay, saya nak tanya, stage mana yang kritikal? Stage mana yang kritikal untuk planning pendidikan? Mungkin kita boleh tanya Eddie Stanley. Apa pendapat Eddie Stanley? Stage mana yang kritikal? Kritikal ni maknanya penting. Higher learning kot. Higher learning Okey, kita tanya, terima kasih Eddie Stanley. Kita tanya Eddie Alif Hamzah. Anak dia baru dekat pre-education, jauh lagi nak higher learning. So kita tanya dia, yang mana yang kritikal? Kalau saya, semualah. Semua tamak betul semua. Okey, saya setuju dengan pendapat Eddie Stanley, higher learning critical. Saya juga bersetuju dengan pendapat Eddie Alif Hamzah. Semua stage ini sangat-sangat kritikal untuk planning pendidikan anak. Okey, cuma pada hari ini kita tak ada masa yang panjang. Saya nak tekankan lebih kepada higher learning. Boleh? Kita tekankan dekat higher learning. Kalau kita nak go through semua ni, dia sebenarnya masa tu panjang lagi lah. Mungkin perlukan 1 hari punya program, dan program yang 1 hari ni selalunya ada bayaran lah. Kalau you all nak join, sila klik link di bio, kita boleh masuk kelas. Okay, so kita tengok bila kita fokus dekat higher learning punya education ni, saya nak you all tengok dekat sini berkenaan dengan kos pendidikan untuk pendidikan tinggi. So ini saya tidak pasti dia punya kursus ni, kursus apa ni, saya tak pasti. Tapi secara am lah, secara am kalau you all tengok, dia punya kos dia adalah untuk 5 semester, untuk 5 semester IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam, kos dia untuk 5 semester ni lebih kurang dalam 24,000, 25,000 kos dia lah. So banyak ke sikit ni 24,000 ni? Banyak banyak Bila baru-baru ni kerajaan declare boleh ambil EPF 10,000, so ramai yang nak ambil sebab 10,000 tu banyak. Apatah lagi kalau 25,000, sangat banyak. Okey, duit yang kita perlukan untuk pendidikan anak masuk ke Institut Pendidikan Tinggi Awam. Alright. Namun masalahnya adalah kos ni sentiasa meningkat. Okey, kos ni sentiasa meningkat. Kalau you all tengok, saya patah balik dekat slide ni. Kalau you all tengok dekat, fokus dekat yuran pengajian yuran pengajian dalam 3,800 satu semester. Saya ingat lagi, saya masuk IPTA pada lebih 10 tahun yang lepas. Yuran pengajian baru dalam 2,400 satu semester. Sekarang ni telah naik ke 3,800. So kita tak tahu akan datang berapa tinggi lagi kenaikan yang bakal dihadapi oleh kita sebagai parents untuk anak-anak kita masuk belajar dekat IPTA. So kalau you all tengok, yuran IPTA naik. Okay. Untuk jadi doktor 18 tahun akan datang memerlukan 1.2 juta kos dia untuk jadi seorang doktor. So bayangkan, adakah kita mempunyai simpanan yang mencukupi untuk anak kita ni masuk ke pendidikan tinggi? Tanya diri masing-masing. Okay? So bila anda boleh tanya diri anda soalan ni, saya pasti anda boleh tanya
prospek anda, kawan-kawan anda soalan yang sama supaya mereka berfikir dan cuba untuk menyediakan satu education planning yang sesuai untuk anak masing-masing. Okey, tetapi kenapa kos ni naik Kenapa Saya tanya diri saya sendiri, kenapa dulu saya bayar 2,400 satu semester, sekarang ni dah 3,800. Why? Siapa tahu jawapan dia? Boleh tak kita berdiskusi? Saya nampak ada kawan kita bernama Ain. Cik Ain ada ke dekat sana? Agak-agak Cik Ain, kenapa kos ni sentiasa meningkat? Agak-agak kenapa meningkat? Kos kehidupan makin meningkat. Okey, kos kehidupan makin meningkat Kalau kita tengok yang simple macam harga minyak pun naik kan. Harga gula naik, harga macam-macam naik. Semua naik Kalau tahun lepas, 5 tahun lepas kalau ke bazar Ramadan, bazar Ramadan nak puasa dah ni. Kalau RM1 boleh dapat 4 biji kuih. Tahun ni kita tak tahu berapa dah. Tahun lepas RM1 dapat 2. Tahun ni kita tak tahu berapa kan. Jadi kos tu meningkat. Okey. Harga barang meningkat macam Cik Ain bagi tahu Puan Ain Okey, tetapi jawapan dia yang lebih tepat adalah disebabkan oleh inflasi. Inflasi. Pernah dengar kan inflasi kan? So bila inflasi meningkat menyebabkan semua harga-harga meningkatlah. Tetapi adakah kita sedar, adakah kita aware berapakah rate inflation sekarang ni di Malaysia sekarang? Dia turun naik dia turun naik, tetapi terkini berapa dia punya inflation rate? Alright, so kalau kita tengok boleh Google dekat phone masing-masing. Ini yang latest yang saya dapat bertarikh 25 Mac, 6 hari yang lepas. Kita punya inflation rate pada hari ini adalah dalam lingkungan 2.2%. So maksudnya semua harga consumer ni dia akan meningkat sebanyak 2.2% pada sekarang lah berbanding tahun lepas. Tapi dia akan berubah, bulan Mac dia akan lain, bulan April dia akan lain. So kita kena faham benda ni sebab bila kita nak berdepan dengan prospek, dengan customer, kita kena ada data-data ni lah supaya kita boleh bagi advice yang sesuai kepada pelanggan kita lah. Alright. So macam mana inflation rate ni efek kepada education punya cost? So kalau kita tengok sekarang ni kos adalah kurang lebih dalam RM24,595. Okey. Kos hari ni. Tetapi berapakah kos ini pada 18 tahun akan datang? Bila anak kita nak masuk universiti. Contoh anak AD Alif kan setahun kan. So 18 tahun akan datang, berapakah kos 25,000 ni pada 18 tahun akan datang. So untuk mengira ini memang kita ejen takaful ni kita kena pandai menggunakan financial calculator Financial calculator. So siapa nak beli financial calculator ni harga dia dalam 100 lebih kalau nak beli yang fizikal. Kalau tak nak beli yang fizikal boleh download daripada Google Apps ataupun iOS free. Free. Terpulang, you nak beli calculator boleh, you nak free pun boleh. So cara kira dia adalah you masukkan dalam present value. Okay, total cost pada hari ini kurang lebih 25,000. Alright. Inflation rate tadi adalah 2.2% dan tempoh dia kita tarik selama 18 tahun. Kita nak tengok 25,000 hari ni berapakah nilai dia 18 tahun akan datang. Siapa boleh tolong kira? Stanley boleh? 36,000. Okey, so kita tengok jawapan dia betul ke tak 36,000. So jawapan dia tepat Jawapan dia tepat sekali. Total cost pada 18 tahun akan datang, anak kita nak masuk universiti, kita kena sediakan dalam RM36,000. Cuba kita back calculate. Kalau kita perlukan 36,000 18 tahun akan datang, berapa kita kena simpan sekarang setahun ataupun sebulan? Bahagi dengan 18 tahun bagi 12 bulan. Kurang lebih lah kita cincai punya calculation Berapa Eddie Sadli? Bagi 18 tahun kah? Bagi 18 tahun kita bahagi dengan 12 bulan.
166. 166. Okey, so maksudnya kita tahu 18 tahun akan datang anak kita akan masuk universiti dan dia perlukan 36,000 ni. So pada hari ni kita kena simpan sebanyak RM166 tanpa gagal selama 18 tahun untuk kita sediakan kos pendidikan untuk anak kita masuk universiti. Simple tak? So ini dia punya jalan cerita dia. Jalan cerita dia bila berhadapan dengan customer, kita kena tahu customer ni anak dia umur berapa sekarang ni dan bila anggaran anak nak masuk universiti, dan kita bantu dia untuk calculate berapa dia kena simpan hari ni. Cuma persoalannya nak simpan dekat mana? Banyak tempat boleh simpan tuan-tuan, perempuan. Boleh simpan dekat bank, boleh simpan bawah bantal, boleh simpan dalam tabung, boleh simpan dekat unit trust dan boleh juga simpan di takaful lah. So, sebab itulah kita ni ejen takaful, kita kena mewar-warkan kepada pelanggan kawan-kawan kita yang mereka boleh sebenarnya simpan di sini di takaful ni, sebab dekat takaful menyediakan perlindungan. Kalau simpan dekat bawah bantal tak ada perlindungan. Alright. Okay, so kita tengok illustration. Okay, illustration ni kalau anda tengok siapa yang biasa buat quotation, siapa yang biasa buat quotation, anda boleh try buat satu quotation menggunakan plan di Zurich Takaful ni. Tengok dekat bahagian cash value ataupun non-guaranteed scenario 2 ni, mana yang hampir dengan 36,000 tadi. Kat sini kan 37,000 lah, lebih sikit pada umur 18 tahun. So sebenarnya boleh. So anda kena biasakan main buat calculation. Okay, buat quotation kepada pelanggan. Dan boleh bagi tahu pelanggan sebenarnya you boleh simpan di Zurich Takaful ni dan dalam masa 18 tahun akan datang boleh menyelesaikan perancangan keuangan untuk anak kita lah. Pandangannya lah. So agak-agak ni plan apa ni? Agak-agak ni. Plan apa ni? Dan berapa kena bayar sebulan ni? Siapa biasa dengan illustration ni? Boleh agak tak? Okay. So plan ini adalah kita gunakan plan untuk Takaful Pro Essential. Okay. Dengan caruman bulanan lebih kurang sama macam yang Puan Ain bagi tahu tadi, 160 lebih sebulan. Okay. So bezanya kalau dia simpan dekat tempat lain, dia simpan dekat bank, dia simpan dekat bawah bantal, dia simpan dalam tabung, dia tak ada perlindungan takaful. Tetapi di sini apa yang kita berikan adalah yang pertama, kita sediakan sekiranya anak ni berlaku kematian ataupun lumpuh. Okey, untuk anak-anak kita tak tekankan sangat berkenaan kalau anak mati ya. Sebab parents dia sangat-sangat sensitif. Kalau anak dia kau ni Stanley, anak aku kecil lagi kau sebut kalau anak aku mati kan. Kita sebut lebih kepada perlindungan kalau berlaku lumpuh. Kalau anak ni berlaku lumpuh, kita sediakan pampasan sebanyak 200,000. Anak ni masih hidup tapi lumpuh kan? So adalah dana 200,000 untuk menyara anak ini. Tetapi kalau anak ni sakit kritikal, ini yang paling famous. Anak-anak sekarang ni memang banyak kes kalau Google dekat internet memang banyak kes anak-anak yang diuji kanser pada umur yang awal kan. Anak yang obes kena darah tinggi pun ada juga, kencing manis pun ada juga anak-anak kecil ni. Okey, so kita sediakan sekiranya berlaku sakit kritikal, kita dah ada dana sebanyak 200,000 untuk anak ni lah. Sekiranya berlaku sakit kritikal dan caruman dia cuma RM168 sebulan. Alright, so simple. Quotation lah simple, tak payah letak banyak sangat manfaat, tetapi kita boleh secure dia punya education planning dia 18 tahun akan datang. Dalam masa yang sama, dalam anak ni nak mencapai umur 18 tahun, kalau dia sakit kritikal atau lumpuh, kita dah ada pampasan sebanyak 200,000. Alright. So, anda sebagai ejen pula, apa yang anda boleh dapat? Of course, bila kita promote kita punya produk ni, kita akan dapat commission lah kan? Okay, so commission kita 40%. Okay, siapa ada calculator boleh tolong saya kira ya. Okay, 40% commission. Kalau lah pelanggan ni ambil plan ni RM168, commission anda adalah RM67 per person per person Okay. So bayangkan kalau anda cari 30 customer untuk start satu plan education bersama dengan kita di Zurich Takaful ni, berapa commission anda sebulan? 30 orang. Boleh tak tolong kirakan?
Plan yang sama ni, okay, you cari 30 orang je. Berapa you punya commission bulanan? 2016. 2010. 2,000 lebih. Ya Allah, gaji siapa ya 2,000 lebih yang sebulan lah. Okay, kita buat kerja yang senang je. Esok jumpa seorang, lusa jumpa seorang, weekend jumpa 3 orang. Kan ada masa lebih kan? Kita promote. Kita punya commission dah cecah 2,000 lebih dah. Tapi intention kita apa dia? Intention kita adalah kita nak bantu ramai orang di luar sana untuk menyediakan simpanan pendidikan untuk anak. Kenapa? Sebab kita nak bantu mereka ni disebabkan kita faham maqasid syariah. Objektif dalam Islam ni, kita nak anak-anak kecil ni semua mempunyai plan pendidikan supaya anak-anak kecil ni kan mereka membesar dengan pendidikan yang betul. Okay? So itu intention kita. Tetapi dalam masa yang sama, dia punya hasil reward dia adalah kita punya pendapatan bulanan akan meningkat. Alright? So kita dah tahu dah kalau kita fokus 30 orang customer ni, kita akan dapat income macam ni, 2,000 lebih. So kenapa kita berlengah lagi? Okay? So mulai esok 1 hari bulan 4, sama-samalah kita usahakan, kita bantu seramai mungkin kawan-kawan kita, family members kita yang ada anak-anak kecil ni untuk sediakan plan pendidikan untuk anak-anak mereka lah. Okay? Jadi ada soalan? Slide dah habis dah, pendek je. Okay, ada soalan tak? Ada yang tak faham ke apa ke kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bukan soalan, ini penambahan kan? Tak ada. Ni memang soalan. Okey, mungkin Eddie Hafiz boleh share dengan rakan-rakan kita yang baru kat sini. Apa lagi benefit selain daripada manfaat penyakit kritikal apa semua kan untuk plan ni. Mungkin Abang Hafiz boleh add up untuk yang manfaat untuk pembayar. Itu sajalah. Terima kasih. Okey, kalau tengok saya punya proposal tadi, kalau tengok saya punya proposal tadi saya hanya fokuskan kepada education planning Maknanya saya nak bantu pelanggan untuk capai dia punya matlamat pada 18 tahun akan datang, dia ada dalam 36,000 lah. Jadi saya cuma letakkan basic coverage ni, iaitu sakit kritikal dan TPD lah. Ni yang basic. Okay? Kenapa saya gunakan Pro E? Sebab kita tahu kita boleh tambah manfaat kalau pelanggan nak. Sebenarnya plan ni, kepada yang baru-baru, plan ni bukan hanya 2 ni je. Plan ni dia ada rider-rider lain. Okay? Jadi kita boleh masukkan medical card. Kita boleh masukkan allowance hospital. Okay? Kita boleh masukkan kemalangan untuk anak kecil ni lah. So you all boleh personalize. Plan di Zurich Takaful ni kita boleh personalize. Nak letak yang ni boleh, nak letak yang tu boleh, nak tolak yang ni boleh, nak letak yang tu boleh. Cuma cadangan saya, you kena biasakan buat quotation sampailah yang you nampak macam mana nak create satu quotation yang sesuai dengan needs pelanggan lah. Needs pelanggan. So cerita hari ini kita cerita pasal education planning. Jadi needs, kita beranggapan pelanggan ni memerlukan satu dana untuk anak dia masuk ke pendidikan tinggi dengan sekian nilai. Alright? So ini kita punya konseptual lah. Kita punya konsep teori dan prinsipal. Tetapi bila anda bertemu dengan pelanggan ni kadang-kadang dia ni tamak. Dia nak education planning, dia nak medical card juga, dia nak allowance juga, dia nak anak dia accident boleh cover kan. So dekat sanalah bila anda buat presentation, anda akan nampak macam mana nak personalize pelindungan yang bersesuaian untuk anak tanpa kita mengabaikan nilai simpanan untuk pendidikan tinggi anak berkenaan. Saya terdengar tadi Eddie Alif bertanya pasal payer benefit. So payer benefit ni adalah salah satu manfaat dalam pelan-pelan di Zurich Takaful di mana sekiranya pemohon, kalau ayah memohon, ayah lah. Kalau ibu pemohon, ibulah. Kalau pemohon ni meninggal ataupun lumpuh ataupun sakit kritikal dahulu,
polisi anak ni akan kita kecualikan bayaran akan datang. So basically polisi anak akan jadi free, tetapi perlindungan dia punya simpanan tadi akan berterusan lah. So kita tak perlu bayar dah. Ayah meninggal, jadi isteri tak perlu bayar polisi berkenaan, sehinggalah polisi itu matang. Tinggal lagi berkenaan dengan payer benefit ni, dia ada masa-masa tertentu yang kita tak perlu letak, ada masa tertentu yang kita patut letak lah. So itu nanti bila you all dah pergi ke lapangan buat presentation, you all akan lebih faham. Alright? So sentiasa bertanya dengan leader anda berkenaan dengan macam mana kita nak mencadangkan sesuatu proposal yang bersesuaian untuk pelanggan kita lah. Setelah dia buat fact finding yang tepat. Okey, ada soalan lain? Saya ada soalan. Oh, okey, silakan tuan. Soalan saya, macam mana kalau nak design untuk pelepasan cukai untuk pelan pendidikan anak, mengikut pendapat tuan? Okey, terima kasih soalan daripada Tuan Syukri. Okey, berkenaan dengan pelepasan cukai, yes, polisi insurans dan takaful melayakkan anda sebagai parents untuk mendapat pelepasan cukai. Dia ada limit ya. Dia ada limit dia lah. Untuk life sekian banyak, untuk medical dan education sekian banyak. Alright.